Ya Tuhanku, sedapnya bau laksa ni. Minta maaf ya penonton, saya je boleh bau, anda tak dapat bau. Tapi ini juga mungkin boleh memberi idea dan juga inspirasi untuk hidangan tengah hari ataupun minum petang anda untuk si-isi keluarga. Orang selalu cakap, susah lah nak buat laksa ni. Tetapi 5 minit dah boleh siap, dek. Kita nak kongsikan kepada anda hari ini bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Puan Norzizah Ahmad Isa daripada Jeruk Sis Zizah nak kongsikan resepi laksa mangga muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fiza. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita panggil nama mesranya Sis Zizah, betul ya? Okey. Sis Zizah, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita lah kan. Kalau nak buat laksa ni, lain orang lain caranya. Ya, betul. Tapi Fiza, kalau untuk Sis Zizah sendiri, apa antara menu ataupun bahan-bahan yang diperlukan? Okey, untuk kita nak buat laksa Penang kita ada ikan sardin Fiza. Ikan sardin. Direbus? Okey, direbus. So kita asingkan tulang bersama dengan isi maksudnya kita asingkan tulang, isi kita blender. So nanti kita blender bawang besar dengan belacai. Okey. Lepas tu kita ada cili kisar. Okey, yang penting kita ada asam keping. Bunga kantan, daun kesum. Okey, otak udang Fiza, kita akan masukkan sekali otak ke dalam. Garam. Sebut perisa sikit. Okey, kita boleh tunjukkan kepada penonton kita lah untuk kita buat ni. Orang kata buat laksa ni lebo-lebo je. Ada setengah orang kan dia letak nanas lah, dia letak macam-macam lah campurannya kan. Tapi nak tahulah juga, adakah ini resepi yang diadaptasi oleh beberapa resepi ke ataupun memang resepi turun-temurun atau macam mana ni? Ini memang resepi turun-temurun Fiza. So kita dah blender tadi kan, isikan tu Fiza. So kita masukkan, senang kita masukkan terus tanpa tumis Fiza. Tak ada tumis. Jangan guna minyak ya penonton-penonton. Laksa Penang kita tak guna minyak. So kita masukkan semua isikan yang kita dah blender Fiza. Okey. So lepas tu kita masukkan isi ikan dulu sebenarnya. Ya. Okey. Kita masukkan hiris bawang yang dah dikisar bersama belacai. Kita masukkan je Fiza. Dikiranya memang kita guna bawang besar sajalah kan. Tak ada letak bawang putih ni tak ada lah kan. Fiza, nanti dia akan rasa, dia akan bau, dia akan lagi kuat. Okey. So kita masukkan cili kisar. Kita masukkan cili kisar. Kita masuk je Fiza. Orang kata dia macam resepi bahasa kasar dia macam campak-campak macam tu betul Fiza. Kan. Tapi sebenarnya dia memang macam itulah kan, kita main masuk rebus ni sambil-sambil tu kita boleh buat benda lain kan. Ya betul. Kita biarkan sambil-sambil tu bolehlah cuci baju anak, masukkan baju dalam washing machine, kemas buku anak dan sebagainya. Okey, kita tambahin. Nak tahulah apa kelebihan dan juga keistimewaan resepi laksa Sis ni, sebab kalau kita cakap tentang resepi laksa ni, ada orang kata lebih kurang sama je sebenarnya resepi itu kan. Resepi laksa mangga muda ni daripada Jeruk Sis Zizah. Kita ada hirisan mangga muda Fiza. Okey. Kita ada macam biasa salad timun, kita ada tambah hirisan mangga muda. Kita makan bersama dengan fish ball. Okey. So kita masukkan bunga kantan dengan daun kesum Fiza. Okey. Tapi kan ada juga orang kata sebenarnya dari segi pemilihan mi laksa tu pun ada perbezaan dia. Ada laksa yang jenis licin, ada laksa yang ini laksa jenis apa ni yang digunakan? Ini laksa beras Fiza. Laksa beras. Ya betul, laksa beras. Kenapa laksa beras yang digunakan? Sebab ada setengah orang kata kalau laksa beras tu kalau dicampurkan dengan kuah dia memang lagi serasi, lagi sebati. Biasanya kalau laksa Penang Fiza kita akan gunakan, mesti wajiblah guna laksa beras. Akhirnya kuah dia sesuai makan dengan laksa beras. Orang kata kan kalau makan kuah laksa ni dia dah yang hari kedua, hari ketiga tu lagi sedap. Ya betul, lagi kita panaskan lagi dia sedap. Kuah dia akan jadi pekat. Okey, kebiasaannya berapa lama masa yang diambil untuk kita pastikan kuah tu siap sebati macam tu? Biasa minimum 30 minit dah siap Fiza, sekejap je. Okey, 30 minit dah siap. Okey, ini kita nak kongsikanlah antara mitos dan juga faktanya lah. Kalau mungkin Sis Zizah nak kongsikan juga. Sebab kalau saya, kawan-kawan saya kat Selangor, diorang lepas pantang, diorang boleh makan laksa. Tapi kalau kawan-kawan saya yang kat utara, diorang selalu kata tak boleh makan laksa sebab kena pantang. Fiza, biasanya kalau orang belah-belah utara kalau lepas pantang dia tak boleh makan laksa, ataupun orang demam dia tak boleh makan laksa. Sebab kenapa tu? Sebab dia kata macam orang tua-tua kata laksa beras tu dia tak sesuai untuk orang berpantang ataupun orang demam Fiza. Ada angin ke dia kata? Betul. Okey, tapi nak tahu kepastian ni tu kena check lah kan. Ya betul Fiza. Dan sebenarnya kan kalau ada setengah orang, kita juga boleh variasikan laksa kita ni daripada kuah laksa kita ni. Kalau ada setengah orang dia tak nak makan dengan laksa. Saya pernah juga kan Sis pergi ke utara ni, saya belajar makan mihun goreng bersama dengan kuah laksa. Ya Allah ya Tuanku, sedap sangat rasanya. Fiza, ada setengah dia makan mi goreng. Mi goreng tu
dia tambah lagi kuah laksa tu masuk dalam mi goreng tu. Itu pun sangat-sangat sedap sebenarnya. Selain daripada laksa beras ataupun mi laksa ini, mahupun laksa yang dimakan dengan mihun goreng dan mi goreng, sebenarnya banyak lagi cara untuk kita variasikan kuah laksa ni, betul tak? Betul, ada setengah orang dia makan juga dengan kicap manis, Fiza. Kicap manis, betul. Ya, kicap manis pun boleh juga. Okey. Biasanya kanak-kanak lah, Fiza. Dia makan, dia ada laksa, dia letak kuah, dia akan letak sedikit kicap manis. Bukan kanak-kanak je. Makcik kanak-kanak ni pun suka juga. Okey. Tapi kita juga boleh gantikan sebenarnya kan isi dia dengan orang kata fishball, fish cake pun boleh juga kita guna pakai kan. Okey. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton yang teringin dah tak sabar terliur nak tengok laksa ni kan, nak makan dan menikmati hidangan laksa ni. Apa lagi yang sebenarnya dijual oleh Si Ziza? Okey, kita di Jeruk Si Ziza ada jual pelbagai jenis menu colik buah-buah segar. Siapa yang teringin mengidam, boleh pergi intai kita punya IG kita di Jeruk Si Ziza. Dia terjunta-junta ya, mangga muda ini comel sangat rupanya. Ya, itu mangga muda. Boleh tak kongsikan media sosial, dan kalaulah penonton-penonton kita teringin nak buat tempahan kan, adakah tempahan tu kena buat beberapa hari sebelum ataupun secara terkejut mengejut pun boleh juga? Biasanya untuk customer yang ingin menempah apa-apa menu daripada kita di Jeruk Si Ziza, biasanya sehari ke 2 hari. Untuk inilah order yang banyak lah. Ya, untuk order yang banyak. Orang putih kata bulk order. Kena pre-order. Okey. Jadi sambil-sambil Sis nak terus masak kuah laksa, ada juga hidangan yang dah siap ni. Saya nak rasalah laksa utara kita pada hari ini. Ada banyak lagi perkongsian menarik tentang laksa yang kami nak kongsikan kepada anda. Sebentar lagi Fatin nak kongsikan menu laksa Sarawak. Tapi sebelum itu, sama-sama kita kongsikan sebenarnya ada banyak fakta-fakta menarik tau tentang laksa ni. Jom kita saksikan. Tahukah anda antara keistimewaan laksa adalah ianya boleh dimakan dengan pelbagai jenis kuah mengikut cita rasa tersendiri. Antara laksa yang popular di kalangan masyarakat Melayu ialah seperti laksa utara, laksa Johor, laksa Sarawak serta laksa Nyonya. Ianya bukan sahaja sedap dimakan, malah kebaikan dan khasiatnya juga bergantung pada jenis hidangan laksa yang dimakan. Bagi penyediaan kuah laksa pula, setiap ikan yang digunakan di dalam kuah adalah berbeza nutrisinya. Ada sesetengah yang menggunakan ikan parang dan ada juga yang menggunakan ikan sardin dan ikan tenggiri. Selain itu, mi laksa juga berbeza mengikut jenis laksa. Antara jenis-jenis mi yang sering digunakan ialah seperti mi laksa, bihun dan juga spaghetti. Keistimewaan mi laksa juga terletak pada cara pembuatannya yang dibuat dengan tepung beras, tepung ubi kayu dan beras kisar bagi memberikan rasa yang kenyal dan enak dimakan bersama kuah pilihan. Laksa bukan sahaja enak dimakan, malah ianya juga mempunyai variasi rasa dan kuah yang unik dan tentunya mempunyai keistimewaannya tersendiri. Itu antara kisah-kisah menarik berkenaan dengan laksa. Tapi nanti dulu sebab kita punya tak habis lagi. Kita ada macam-macam laksa nak dikongsikan hari ini. Tadi kita dah selesai dengan laksa mangga muda, laksa ikan sekok. Ini stesen saya ni. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laksa Sarawak. Dan bersama saya hari ini iaitu Amin Azizan, pemilik Nizan. Maafkan saya, daripada kedai kami. Hai Amin. Hai, apa khabar Fatin? Baik, okey. Ramai yang tertanya-tanya sebenarnya perbezaan-perbezaan antara laksa di beberapa negeri lah kan. Tapi Sarawak ni dia luar biasa. Betul. Dari segi ramuan, cara masak, penggunaan mi dia kan. Kalau boleh dikongsikan, pertamanya apa antara keunikan dia? Pertamanya yang selalu orang tegur pergi makan laksa Sarawak untuk pertama kali, dia kata, ni kenapa guna bihun? Laksa ni bukan laksa. Dia kata orang Sarawak ada kan? Bukan Sarawak. Orang Sarawak tengok guna spaghetti pelik sikit. Mi putih tu pelik sikit. Yang ni memang untuk orang Sarawak. Kalau laksa, bihun. Kalau yang spaghetti tu dari Johor, betul? Okey. Kalau yang laksa Sarawak ni Kamin, dia selalunya daripada rempah-rempah yang digunakan, betul? Dan perbezaannya adalah kalau laksa-laksa di Penang dan Utara, ikan ini menggunakan ayam dan juga kita tak ada guna ikan dalam laksa Sarawak. Itu sebenarnya fakta laksa Sarawak. Okey, Amin, apa nak dikongsikan antara bahan-bahan utama untuk kita sediakan? Pertama kali untuk buat laksa Sarawak ni sebenarnya dia sangat-sangat
leceh lah. Dia banyak step kita buat untuk buat paste laksa tu. Jadi selalunya kalau orang masak laksa Sarawak, dia beli paste saja, and dia balik ke rumah, masuk ke dalam air, letak santan. Itu paling mudah lah. Itu saja. Tapi untuk buat paste dia, ini bahan-bahan yang ada lah. So, kita ada kacang tanah. Kacang tanah. Kita ada rempah-rempah ni, macam-macam campuran rempah lah. Kalau boleh Amin kongsikan yang paling utama sekali. Jintan. Itulah yang kena ada lah. Kena ada, betul. Santan. Lepas tu kita ada bawang merah, bawang putih, kita ada belacan, kita ada lengkuas, kita ada serai dan cili kering. Cili kering. So ini semua di blend dan ditumis kering sehingga untuk macam setengah jam 40 minit macam tu sampai dia dah kering dan dijemur. Berapa lama tu Amin nak jemur? Proses untuk buat tu dalam 1 hari lah macam tu. 1 hari. Sebab jemur tu sampai dia kering. Okey, tadi kalau beli paste cepatlah siap. Betul. Ini kalau nak buat sendiri 1 hari nak kena tunggu dia selesai. Okey, tadi Amin dah tunjukkan juga dalam periuk ni yang dah tersedia. Dah siap, betul. Dah siap. Ini jadi nak panas sebab tadi kan kalau kita nak siapkan dia memerlukan 1 hari nak jemur dan sebagainya. So ini yang dah siap lah kan. Kalau satu periuk macam ni berapa yang boleh? Ini sebenarnya boleh makan dalam 3-4 orang. 3-4 Tetapi orang. Kalau orang Sarawak makan ni seorang tak cukup. Dia tambah-tambah je lagi. Baik. Tadi sebenarnya saya nak tolong Amin. Tapi kalau Amin dah siap, saya letak tepilah dulu. Janganlah tolong. Nak tolong makan lepas ni. Okey. Kalau kita nak gunakan mi selain daripada ada tak pernah orang cakap saya nak gunakan mi yang lain ke? Selalu tak pernah lagi. Lain ke rasanya? Rasa lain. Sebab kalau kita guna mihun, dia punya kuah serap masuk ke dalam mi dia. Okey. Dalam mihun dia. Kalau kita guna mi lain, kuah dia tak serap. Jadi tak dapat rasa kuah dia. Itu dia punya pantang larang. Betul. Dia. Okey. Kita nak buat demo lah Amin kan. Nak tunjukkan betul ke kalau dari kuah tu kita nak menggunakan kuah tu lagi sedap, kita nak gunakan air rebusan daripada ayam dan juga udang. Betul. Selalunya kalau kita buat dekat rumah, air rebusan. Jom kita sambil-sambil tu Amin. So selalunya kalau kita kat rumah tu kan, air rebusan ni kita letakkan udang dengan ayam. Supaya dia dapat rasa-rasa udang dengan ayam lah. Tetapi dekat kedai kami kita tak masukkan udang dalam kuah sebab ada ramai alergik dengan udang. Jadi untuk membolehkan semua orang rasa laksa Sarawak, kita tak masukkan udang dalam kuah. Okey, nak ambil langkah selamat lah kan. Okey, jom kita tunjukkan macam mana sebenarnya di kedai kami ni. Ini mi dia. Lepas tu base dia, ini ada orang yang tak suka, ada orang yang suka. Boleh minta lebih, boleh tak nak letak pun boleh, ikut cita rasa masing-masing lah. Kita dapat request tak nak taugi. Okey. Tak apa, kita tak salahkan awak. Ada yang makan, ada yang tak makan kan. Okey. Dan ayam. Kita letakkan ayam. Kalau saya udang lebih Amin? Boleh. Nak letak semua boleh. Kesian orang belakang Okey. Dan ini adalah telur. Telur yang dah dihancur-hancurkan. Digoreng dan dipotong. Dihiris halus-halus lah. Jadi ini sebenarnya kalau saya suka telur lebih. Okey, tapi ini hanya di kedai kami ataupun memang laksa Sarawak ada laksa Sarawak telur? Ini memang semua. Laksa Sarawak ini adalah the basic ingredients untuk laksa Sarawak. Tapi kalau dekat kedai kami kita ada tambah benda lain, kita ada tambah ambal, kita tambah kerang, lobster, udang galah. Semua kita dekat kedai kami. Okey, kalau dah alang-alang Amin kongsikan tu dekat kedai kami apa tadi? Ada selain daripada laksa Sarawak. Kita ada laksa, kita ada mi kolok, kita ada linut. Linut ni linut ni macam gam. Itu nak kena datang sego starch. Siaran yang lain lah. Itu kena panjang. Okey, baik. Jom kita nak letakkan. Kalau kita tengok kuah daripada laksa Sarawak ni tak adalah pekat, tak adalah cair sangat. Just nice lah kan? Betul. Dia macam ni. Jadi macam kari pun ada juga. Betul. Ni kalau dia tak nak lebih lama, lebih sedap. Tapi dia tak dengan api yang kecil sebab kita dah masukkan santan. Jadi kalau kita guna api yang besar, santan dia pecah. Dia jadi tak sedap dan tak cantik dipandang. Baik. Betul ke Amin? Ada juga penyediaan laksa Sarawak ni nak bagi lemak tu letakkan susu cair? Ada yang letak, yes betul. Jadi susu cair ni macam sedikit cheat lah kalau masukkan. Rasa lemak dia angkat sikit. Cukuplah lemak dia manis dan sebagainya kan. Ini dia. Tapi nampak macam ada satu colour je. Kita nak warna-warnakan sikit boleh. Jadi yang ini yang sangat-sangat penting untuk orang Sarawak kebanyakannya kita kena letakkan sambal. Sebab memang rasa dia tak pedas. Betul. Kan? Kalau nak sukakan pedas, tambahkan sambalnya. Lepas tu kita guna daun ketumbar. Daun ketumbar ni sebagai adalah topping dia. Baik Amin, boleh tak kongsikan di mana mereka nak dapatkan lokasi kedai kami ni dan juga Instagram? Kedai kami kita ada dekat TTDI, kita ada dekat SS2, kita ada dekat Sunway Putra Mall, kita ada dekat Lalaport Mall dan kita ada dekat Eco Ceras Mall untuk dekat Klang Valley. Kalau kat Kuching kita ada dekat Metro City, Matang dengan Satok. Jadi Instagram kita kedai kami lah. Baik. Kita nak cuba rasa air tangan Amin. Laksa Sarawak ni sedap ke tak? Pasti sedap kan? Tapi sebelum tu saya tak nak tinggalkan anda, tapi saya nak kongsikan antara TikTok yang telah disediakan. Jom kita saksikan.
selera di tengah hari ni kan. Kalau tengok laksa dalam plastik tu teringat zaman kita sekolah rendah dulu kan. Beli laksa makan dalam plastik, sedap. Mesti ramai yang mengimbas kenangan dan juga nostalgia. Dan saya juga nak ingatkan orang sebelah tadi kan. Nasib baiklah dia ingat orang sebelah dan orang belakang dan orang sebelah. Dia nak semua lobster tu, udang tu dalam laksa Sarawak dia. Tapi tak apa, dia ada laksa Sarawak, kita ada laksa Kelantan pula. Yang ini kita nak kongsikan bersama dengan Puan Nurhanayati Baharom yang akan kongsikan resepi laksa lemak Kelantan. Okey Puan, apa yang sedang Puan lakukan tu boleh tak kongsikan? Yang ni santan ya, untuk masukkan dia punya kuah. Mula-mula masukkan santan. Okey. Kita nak tahulah juga kan apa sebenarnya perbezaan laksa Kelantan ni berbanding dengan laksa-laksa negeri lain. Laksa Kelantan dia menggunakan santan. Dia menggunakan santan, tetapi bahan asas dia adakah sama? Masih lagi menggunakan ikan ataupun bagaimana? Masih sama. Okey, ikan apa yang kebiasaannya kita gunakan untuk pastikan laksa tu rasa lemak, rasa sedap? Okey, biasa orang guna ikan selayang atau ikan sardin. Okey. Bagi manis kan. Kira sama jugalah macam laksa Penang ataupun laksa Kedah kan. Okey, ini saya nak tanya satu soalan ni. Adakah sebenarnya laksa Kelantan ni dengan laksa satu hidangan yang sama ataupun ada perbezaan dia? Ya, sama. Kuah dia sama. Kuah dia sama? Cuma dia punya mi dia je lain. Oh, perbezaannya daripada mi dia dah. Okey, tapi sebenarnya Puan Hana ni bukanlah asalnya orang Kelantan kan? Ya, saya. Tapi mungkin boleh kongsikan jugalah kepada kami bagaimana dah tercetusnya inspirasi dapat menu dan juga resepi ini untuk terus dikongsikan bersama dengan penonton. Actually saya punya suami orang Kelantan. Jadi resepi ni daripada ibu mertua saya lah. Oh, resepi ibu mertua ini confirm sedap ni. Mesti sedap. Okey. Okey, apa bahan seterusnya yang kita perlu masukkan Puan Hana? Mula masukkan santan. Santan secukuplah kan. Okey, kita pakai santan pekat lah kan? Pekat, ya. Okey. Kemudian masukkan ikan. Kita masukkan isi ikan kan. Isi ikan tu samalah kita memang blender, ikan rebus, buang tulang and then kita blend. Kita masukkan. Okey, tapi kadang-kadang ada setengah orang air rebusan ikan tu pun dia simpan untuk masukkan dalam kuah laksa. Boleh juga. Pekat. Bagi dia pekat. Ya. Okey. Selain daripada kalau kita boleh saya tolong Puan Hana. Boleh. Okey, saya tolong Okey. Kemudian Puan nanti selepas kita masukkan isi ikan ni apa yang antara lain yang kita perlu masukkan? Yang ni kita tambah bawang blender, bawang dan halia. Okey. Okey, kita kena kacau. Okey, kita kacau Kita kacau sebab dia santan. Apa dia pecah minyak. Kita pecah minyak. Tapi sebenarnya selain daripada laksa Kelantan ni, Puan Hana ada pelbagai lagi jenis laksa lain yang biasalah dihidangkan kan. Antaranya laksa Johor, betul? Betul-betul. Okay, kalau cakap tentang laksa Johor ni, apa perbezaan laksa Johor dan juga laksa Kelantan ni? Laksa Johor dia menggunakan spaghetti. Dia dah datang. Dia datang kawan-kawan. Melawat kawan-kawan Okay. Sebab tadi saya tengok ada 2 pinggan. Kita nak tengok jugalah kan. Memang. Yang 2 tu untuk awak. Okey. Baik. Mungkin Puan boleh kongsikan. Tadi Puan tengah cakap tentang laksa Johor. Okey Puan, perbezaan laksa Johor kita pakai spaghetti. Tapi kalau kita tengok kuah pun ada perbezaan juga. Kalau laksa Kelantan ni kita menggunakan santan. Tapi kalau laksa Johor warnanya ada warna kuning-kuning sikit kan? Ya, dia gunakan kari. Gunakan kari. Dan dia ada tambah udang kering. Tambah udang kering. Isik untuk dia punya kuah. Untuk memekatkan kuah. Okey, itu tadi saya ingatkan daun yang sedang Puan potong tu merupakan daun salam, tapi sebenarnya bukan. Tak. Daun apa tu sebenarnya? Daun serai kayu. Daun serai kayu. Daun serai kayu. Ini memang untuk ulam, untuk nasi kerabu. Untuk laksa memang boleh guna ni. Okey, untuk menaikkan aroma dia. Puan, kalau ini kita tengok ada kacang panjang memang dikhususkan untuk guna ataupun begitu boleh juga guna antara bahan-bahan lain? Boleh. Kita boleh varieties, kita boleh guna ulam-ulam lain lah. Ikutlah masing-masing kan. Tapi ini dah sinonim kan, memang dah guna. Kawan saya ni dia international sikit Puan. Dia international sikit. Mungkin dia letak asparagus ke atas tu kan. Okey. Alright, tapi selalunya kalau cakap tentang laksa Kelantan ni, laksa Kelantan ni pun lebih kurang macam laksa Johor juga. Kadang-kadang orang makan dan gaul dengan tangan kan. Kalau laksa Penang ni kadang-kadang kita memang nak kuah banyak, kita nak hidup kuah kan. Tapi antara lain keistimewaan laksa Kelantan ni, Fatin kalau boleh angkatkan pinggan tu, tunjukkan. Jom kita tunjukkan. Selain daripada ulam-ulaman, kita lihat tu kan. Kita lihat ulam-ulaman ni ada macam-macam jenis ulam-ulaman tu kan. Dan kebiasaannya selain daripada cili ni, ada juga belacan. Kadang-kadang orang letak belacan dan kita gaulkan belacan tu, betul ke? Betul. Itu kenapa tu sebenarnya? Itu untuk untuk kelainan rasa lah. Okey. Tapi yang ini tak adalah ya? Saya tak bawa yang ni. Okey. Dari segi sambal tu pula, kadang setengah kalau kita makan laksa Penang, kita kena potong cili padi ke cili merah kan. Tapi kalau laksa Kelantan ni kenapa dia dinikmati ataupun dihidangkan dengan sambal cuka tu? Okey, sambal cuka ni saya guna cili api merah, garam, gula.
cuka. simple je. Memang simple. Tapi untuk membangkitkan rasa lah. Tapi ada sambal, tapi ada bahannya ada juga lagi hitam. Kenapa lagi tu? hitam dia untuk kuah dia. Untuk kuah. Hilangkan bau ikan tu kan. Tu berapa lama lagi Puan? Tunggu dia menggelegak sekejap. Tunggu sampai dia menggelegak. Tunggu dia menggelegak. Okey. Dengan api yang kecil lah Slow api dia. Puan Hana mungkin boleh kongsikan jugalah di laman sesawang Facebook ataupun media sosial kan. Selain daripada resipi laksa Kelantan, laksa Johor, apa lagi antara menu lain yang turut dihidangkan ataupun dijual? Saya ada jual macam-macam jenis nasi, beraneka jenis nasi. Seperti nasi tomato, nasi biryani, nasi minyak. And then lauk pauk pun ada. Baik, okey. Macam-macam ada. Itu berkenaan dengan laksa lemak Kelantan daripada Dapur Hana Resepi.